Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari syurga datang untuk senang umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari syurga datang untuk senang umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan Engkau ya Tuhan. Kau telah berikan kami tidur yang nyenyak ya Tuhan, dan membangunkan kami ya Tuhan pada pagi ini ya Tuhan. Engkau telah berikan kami ya Tuhan kesehatan yang baru. Kami memuliakan nama Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah yang layak dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom dan selamat pagi. Sekali lagi kita bertemu di saluran Bangkit SCAC. Nah, hari ini kita akan baca daripada Amsal 21 ya. Kita akan lihat daripada Amsal 21. Saya akan bacakan untuk kita ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2. Orang menyangka segala perbuatan mereka baik, tapi ingatlah Tuhan mengetahui maksud hati manusia. Ayat 3. Perbuatan yang baik dan adil lebih menyenangkan hati Tuhan daripada korban yang dipersembahkan. Nah, hari ini saya ingin membawa satu tema, iaitu Tuhan melihat hati bukan luaran. Ya, Tuhan melihat hati bukan luaran. Nah, adakah anda betul? Sudah tentu anda fikir anda betul. Anda sentiasa fikir anda betul. Anda juga fikir anda betul apabila orang lain mengatakan anda salah. Nah, dalam beberapa perkara di dalam kehidupan kita, kita selalu fikir bahawa kita betul. Apa yang kita lakukan itu betul. Tetapi apakah yang difikirkan oleh Tuhan tentang perbuatan kita? Dia mengetahui setiap pemikiran dan niat hati kita. Kutukan besar
ke atas umat manusia adalah keyakinan yang angkuh bagi setiap orang terhadap pendapatnya sendiri. Hanya segelintir yang belajar untuk menerima pendapat orang lain sebelum mempercayai idea mereka sendiri. Dan mereka adalah orang yang bijak yang mengikuti firman Tuhan. Ia adalah kecacatan yang mengerikan bagi seseorang untuk membiarkan pendapat dan pemikirannya tidak terkawal dalam fikirannya. Kita akan membuat kesilapan besar dalam kehidupan dan akhirnya kita memusnahkan diri kita sendiri. Nah, Tuhan pencipta langit dan bumi melihat dan memperhatikan setiap hati manusia tentang motif kita, kerendahan hati kita, ketakutan kita kepadanya, rasa hormat kita terhadap firman-Nya, dan banyak lagi. Ya, Tuhan mengetahui segala sesuatu dalam isi hati kita, ya saudara-saudari. Daripada seorang pemuda yang memandu melebihi had laju kepada bendahari yang menggunakan wang majikannya secara diam-diam. Setiap orang menganggap dia melakukan perkara yang betul, meyakinkan diri mereka bahawa mereka telah melakukan yang betul. Dan mereka fikir bahawa mereka tidak akan menderita atas perbuatan mereka itu. Mereka bergegas ke hadapan secara membuta tuli dalam kebodohan yang angkuh untuk kehancuran mereka sendiri. Nah, hanya kasih karunia Yesus Kristus dapat menahan aspek kejahatan setiap kita manusia daripada murka Allah, supaya Allah tidak memusnahkan kita. Nah, Yesus Kristus merayu kepada Allah untuk memberikan kita satu lagi peluang untuk kembali ke jalan yang benar yang ditetapkan dalam Alkitab, supaya orang dapat mempelajari dan mengikutinya. Kita selalu menggunakan pemikiran kita yang kejam atau pemikiran yang sia-sia untuk membenarkan diri kita sendiri dan mengutuk orang lain, kerana kita menganggap kita betul, ya. Kita fikirkan diri kita ni betul. Nah, saudara-saudari, kita harus merendahkan diri dan jangan angkuh dan selalu berfikir bahawa kita selalunya betul. Jikalau kita sememangnya betul, kita haruslah merendahkan diri kita dan selalu menggunakan kasih yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus untuk mengongsikan perkara yang kita fikirkan betul itu, ya. Bukan untuk mendiri dalam pendirian kita dan mengatakan bahawa kita betul di mana kita salah. Kita tidaklah selalunya betul, hanya Tuhan yang boleh selalu betul. Ya, maka saudara-saudari, perbuatan kita haruslah selari dengan niat kita dan perlulah kita melakukan dengan seikhlas hati. Nah, Raja Salomo juga mengatakan bahawa perbuatan yang baik dan adil lebih menyenangkan hati Tuhan daripada korban yang dipersembahkan. Nah, apa yang menyenangkan Tuhan adalah perbuatan yang baik dan adil. Raja Salomo bukan mengatakan bahawa korban yang dipersembahkan tidak menyenangkan Tuhan, tetapi dia membandingkan dengan perbuatan yang baik dan adil. Maka sememangnya persembahan korban menyenangkan hati Tuhan. Dan bagi kita yang mengikuti Yesus, kita memberi persembahan kita kepada Tuhan. Nah, Raja Salomo mengatakan bahawa tanggungjawab kita sebagai pengikut Yesus bukan sahaja berhenti di pemberian persembahan kepada Tuhan, tetapi lebih lagi jika kita melakukan perbuatan yang baik. Nah, Raja Salomo bukan hanya mengatakan tentang perbuatan baik, tetapi dengan adil yang seharusnya selari dengan firman Tuhan dan bukan selari dengan pemikiran kita sahaja. Saudara-saudari, lakukan perbuatan yang baik dan adil di mana saja yang kamu berada, di tempat kerja atau di sekolah atau di sekeliling perumahan kamu. Ya, minta daripada Tuhan apa yang kamu boleh lakukan pada hari ini. Tanyakan kepada Tuhan, siapakah yang memerlukan pertolongan kamu pada hari ini. Tuhan akan menjawab kamu. Semasa Tuhan memberikan kamu peluang untuk menolong orang lain, gunakan peluang itu untuk memuliakan nama Tuhan sahaja. Nah, saudara-saudari, pada pagi ini kita akan mendoakan dua perkara. Kita berdoa untuk diri kita agar kita bukan saja melakukan perbuatan baik secara luaran,
tetapi dengan seluruh hati kita. Berdoa agar kita selalu melakukan semua hal selari dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami ucap syukur ya Tuhan atas sabda firman-Mu ya Tuhan pada pagi ini. Kami berdoa agar Engkau akan bersama dengan kami ya Tuhan, menyertai kami ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya hari ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Engkau sentiasa bersama dengan kami ya Tuhan. Berikan ya Tuhan apa yang kami ingin lakukan ya Tuhan. Kami ingin lakukan perbuatan baik secara ikhlas ya Tuhan, daripada hati kami ya Tuhan, bukan secara luaran sahaja untuk menerima pujian daripada orang ya Tuhan, bukan ya Tuhan. Kami ingin melakukan semuanya dengan memuliakan nama Engkau sahaja Bapa. Bapa, kami berdoa ya Tuhan agar apa yang kami lakukan ya Tuhan akan selari dengan firman Tuhan. Kami akan mengikuti firman Tuhan ya Tuhan. Kami akan menjalani hidup kita ya Tuhan sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan firman Tuhan. Bapa, kami serahkan diri kami ke dalam tangan Engkau. Engkau pakailah kami ya Tuhan, supaya kami dapat memuliakan nama Engkau ya Tuhan dalam segala perbuatan kami ya Tuhan. Makasih ya Bapa. Ya, doa kami doakan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Seterusnya kita juga berdoa agar kita menggunakan peluang untuk menolong sesiapa yang perlu pertolongan dengan sebaik-baiknya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami ucap syukur ya Tuhan atas pimpinan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa agar Engkau akan berikan kami peluang untuk kami membantu orang yang memerlukan pertolongan ya Tuhan. Bapa, Engkau bicara kepada kami ya Tuhan, siapa yang kami ingin ataupun siapa yang kamu ingin kami tolong ya Tuhan pada pagi ini. Bapa, kami ingin menolong mereka yang perlukan pertolongan Engkau ya Tuhan. Gunakanlah kami sebagai satu alat supaya dapat menghubungkan Engkau dengan mereka ya Tuhan. Supaya mereka dapat satu perhubungan dengan Engkau. Mereka yang sesat, mereka yang tidak ada jalan keluar daripada masalah mereka. Engkau gunakanlah kami ya Tuhan sebagai satu alat untuk menyembuhkan mereka Tuhan daripada masalah mereka, untuk membawa mereka keluar daripada kegelapan ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan pada hari ini, supaya kami dapat menolong seorang yang memerlukan Engkau pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin melakukan semua ini ya Tuhan untuk memuliakan nama Engkau sahaja Tuhan, bukan untuk memuliakan nama kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami doakan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Renungan kita sampai sini saja. Kita jumpa pada hari yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati kita semua.